Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sementara kita menantikan sahabat-sahabat kita yang lain masuk, yang mana sudah masuk boleh sama-sama sharekan majlis kita ni, insyaAllah. Boleh letak juga di ruangan komen suaranya okey ke tidak, visualnya okey ke tidak. Kalau perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Dan kita boleh bantulah untuk sharekan, like page kita, Klinik Ngaji Kubat Center dan juga sama-sama kita kongsikan dengan sahabat-sahabat kita, sama ada di grup-grup Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp. Linknya boleh dikopikan daripada majlis kita ni sebelum kita mulakan dalam seminit dua lagi, insyaAllah. Dan sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk, sementara kita sharekan majlis ini, sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama kita pada pagi ini menyambung kapsul 15 minit Syama'il kita. Dan insya-Allah hari ini kita masuk kepada bab yang pertama dan juga hadis yang pertama daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pada yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum dan Kak Nurliah Ismail, Kak Siti Hajar juga ada, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapatkan rahmat Allah, memulakan pagi-pagi kita dengan kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tambahkan kenal kita, untuk kita tambahkan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, bab yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang khalqi. Khalqi ini adalah ciptaan, ataupun fizikal, ataupun tubuh badan yang Allah ciptakan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan baca satu hadis dan kita akan tengok ma yustafadu minal hadis, apa yang boleh ambil daripada hadis ini. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatat wala bis-sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Nabi yang khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun.
Lebih kurang umur beliau 9 tahun plus, ya, ibu beliau Sayyidatina Ummu Sulaim menyerahkan Sayyidina Anas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk khidmat, ya, untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain waktu Nabi qadimal Madinah, hadir ke Madinah, datang ke Madinah, masing-masing bagi hadiah masing-masing. Sayyidatina Ummu Sulaim, tak ada apa nak dibagi aku Rasulullah, tak ada apa ni, aku bagi anak aku. Ya, Sayyidina Anas waktu tu umur 9 tahun lebih, ya, dibagi pada Rasulullah untuk khidmat pada Nabi. Dan beliau khidmat pada Nabi sekitar 10 tahun. Ya, dan ketika mana Nabi wafat, umur Sayyidina Anas baru 20-an lah, 19 ke 20. Macam baru habis SPM lah. Yang sangat muda lagi. Sangat muda lagi. Jadi kita pun tak berhajat nak cerita panjang. Menarik kalau kita baca manaqib Sayyidina Anas bin Malik ini, ya, merupakan antara sahabat Nabi SAW yang banyak riwayatkan hadis. Dan kita dah sebut di dalam siri yang lalu semalam, Sayyidina Anas bin Malik adalah salah seorang yang Allah Ta'ala kurniakan kemuliaan, kelebihan dengan setelah kewafatan Nabi, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW hampir setiap hari. Setiap harinya bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Okey. Baik, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan dulu matanya, kemudian kita tengok terjemahannya, kemudian kita tengok apa yang faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Okey. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Tiga benda ni compare kan, ya, yang berlawan, rendah sangat pun tidak, tinggi sangat pun tidak, putih sangat pun tidak, hitam sangat pun tidak, rambut kerinting sangat, gulung sangat pun tidak, lurus straight sangat pun tidak. Allah Ta'ala telah mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ketika usia baginda 40 tahun. Ya, jadi Nabi dilantik ataupun diangkat, diutus jadi Nabi umur 40. Baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Ini ada syarahan dia, nanti kita tengok. Allah Ta'ala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika usia baginda 60 tahun. Ini pun ada syarahan dia. Tidak terdapat di kepala dan juga janggut baginda sallallahu alaihi wasallam 20 rambut yang berwarna putih. Iaitu uban lah, rambut putih ni uban. Yang tak ada lebih daripada 20 helai rambut ataupun ubannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok apa yustafad yang boleh diambil daripada hadis ini. Istifadah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama, ada 3 perkara yang kita dapat tengok daripada hadis ni tadi. 3 perkara yang menunjukkan kesederhanaan. Okey. Yang pertama, bab tinggi rendah. Yang kedua, bab warna kulit. Dan yang ketiga, bab rambut. Kan? Dah sebut dah awal tadi kan? Jadi, yang pertama, poin yang kita boleh ambil adalah wasatiyah. Kesederhanaan itu Allah Ta'ala ciptakan pada fizikal Nabi SAW. Kenapa? Kerana antara hikmahnya adalah menunjukkan wasatiyah juga pada ajaran. Ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, itu juga adalah ajaran, maknanya agama yang dibawa kepada kita adalah agama wasatiyah. Ya, agama yang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah ajaran yang sederhana. Tidak terlalu lebih sangat ataupun tidak terlalu cuai sangat. La ifrat wala tafrit. Contohlah, Islam datang mengajarkan kita jangan jadi orang yang, kalau dalam bab pengurusan harta kan, jangan jadi orang yang kedekut. Dan Islam juga mengajarkan jangan jadi orang yang membazir. Islam mengajarkan gunakan harta pada tempat yang sepatutnya. Dengan sederhana. Maknanya, kalau simpan sangat tak boleh juga jadi kedekut. Ya, kalau spend sangat pun tak boleh juga jadi membazir. Jadi, kesederhanaan diciptakan pada tubuh Nabi SAW membuktikan ataupun membawa kepada kesederhanaan yang dibawa oleh Nabi SAW dalam syariat Islam. Kan?
sederhana saja, tidaklah terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua disebutkan dalam hadis ini adalah berkenaan dengan 40 tahun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ketika mana umur baginda 40 tahun? Maknanya sebelum umur 40 tu Nabi belum jadi nabi lagi lah. Belum jadi nabi lagi. Sebab apa 40? Sebab pemikiran manusia mencapai umur yang matang dan kehidupan yang stabil pada umur 40. Kenapa biasanya orang 40 ni dia dah lalu macam-macam benda dalam hidup lah. Jadi dia sudah matang. Dia pun dah agak sederhana untuk dia bercakap dengan orang yang lebih tua daripada dia. Dan juga sederhana juga umur 40 tu untuk dia maknanya bergaul dengan orang yang lebih bawah daripada dia, daripada kanak-kanak sampai remaja. Biasanya 40 ni akhir umur belia kan. Akhir umur belia. Biasa lepas 40 kita kata dah dewasa dah. Bawah 40 tu kita panggil belia lah. Jadi duduk di wasati, di tengah-tengah, supaya apa? Supaya baginda mudah menyampaikan dakwah kepada yang lebih tua daripada baginda dan juga kepada yang lebih muda daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan itu juga, sebab tu umur 40. Dan sebahagian ulama kata kerana apa? Kalau dalam riwayat disebut kalau Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa dibangkitkan jadi nabi umur 30, awal lagi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40. Kenapa? Sebab umur 40 ni perlukan kematangan tadi, kematangan pemikiran dan kesesuaian untuk menyampaikan baik di atas ataupun di bawah. Dan juga perangai umat, ragam umat yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah memerlukan satu kematangan yang cukup untuk Nabi sampaikan dakwah. Sebab apa? Umur 40 sebab Nabi perlukan kematangan itu dan ragam umat pula, semua masalah-masalah umat terdahulu tu ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangai kaum Lut ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel yang menyampaikan dakwah kepada orang-orang Yahudi ahli kitab, pun ada juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani yang didakwah oleh Nabi Isa alaihi salam pun ada juga zaman Nabi. Jadi Nabi mewarisi dakwah itu dengan lebih besar. Maksudnya kaum-kaum terdahulu punya perangai tu yang Nabi kena menghadap tu ada juga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ada sampai sekarang pun. Jadi dakwah itu perlukan satu kematangan fikiran untuk disampaikan kepada orang. Okey, baik. 7 minit Dalam hadis ni juga disebutkan kita tengok 10 tahun Nabi tinggal di Mekah, 10 tahun Nabi tinggal di Madinah. Apa maksud 10? Sebenarnya bukan 10. Tempoh sebenar para ulama sebutkan dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam riwayat hadis yang lain juga sebenarnya disebutkan 13 tahun. Ni kena ingatlah. Nabi dakwah di Mekah berapa lama? Bangkit jadi Nabi umur 40. Kemudian 13 tahun di Mekah. Jadi sampai 53 tahun. Lepas 53 tahun, Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi duduk 10 tahun dan Nabi wafat 63. Cuma dalam hadis ni sebut 10 Mekah, 10 Madinah. Wafat umur 60. Kan dia sebut. Kita boleh kata para ulama, bilangan dalam hadis ini adalah bilangan yang disebut secara takriban saja. Dekat-dekat ataupun bundar lah. Kalau umur Nabi wafat umur 60. Kalau kita sebut takriban ini ada an lah di belakang. Nabi wafat ni 60-an lah. 60-an. 3 tu bundar dia dekat dengan 60. Jadi kita tak sebut orang 63 tu, kalau nak senang sebut 60 lah, lebih kurang 60. Begitu kan? Takriban. Maksudnya 60-an Nabi wafat itu umur 60-an. Yang tepatnya adalah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Dan 10 tahun di Madinah. Sebab itulah kata para ulama, kita ni bila berbicara dengan orang lain ada tempat yang kita cakap secara detail. Tapi ada sebahagian tempat kita akan cakap secara umum sahaja. Maknanya tidaklah terlalu detail. Kan? Ada keadaan tu kita cakap dia lebih kurang. Tapi ada keadaan memang kita sebut secara detail. Kan? Dan itulah kata para ulama, pentingnya untuk kita mendengar syarahan para ulama berkenaan dengan hadis.
Kita baca hadis, kita terus, 10 tahun pula. Macam mana pula? Setahu aku 13, jadi 10 pula. Jadi bila disyarah oleh para ulama', kita tengok, kita dengar, kita baca, maka kita dapat tahu bahawa yang disebutkan 10 itu hanyalah bilangan takriban. Yang tepat adalah 13. Baik. Sebab tu tidak semua hadis dibaca dengan terus menentukan maknanya yang zahir semata-mata. Walaupun ada sebahagian ulama' melakukan sedemikian ketika mana membaca hadis. Tapi kita dengarlah syarahan para ulama' apa yang dimaksudkan. Adakah yang dimaksudkan ini secara zahir ataupun ada maksud daripada sebaliknya. Begitu. Baik. Kemudian apa yang Nabi buat pada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa lebih lama di Madinah, di Mekah? Lebih kurang separuh-separuh jugalah, 13-10 kan. Yang lama Nabi SAW buat di Mekah adalah menyampaikan akidah. Jadi teras kepada pengajian sebenarnya adalah akidah. Akidah tu penting. Akidah tu penting. Dia kena kenal siapa Tuhan yang dia nak sembah, barulah dia boleh bawa syariat. Di Madinah banyak ayat-ayat turun ayat syariat. Di Mekah ayat-ayat turun ayat-ayat akidah. Tinggalkan berhala, tinggalkan syirik, sembahlah Allah. Allah Tuhan yang Esa, tentang sifat-sifat Allah. Itu di Mekah Nabi sampaikan. Tak ada lagi kefarduan solat, tak ada lagi. Walaupun adalah mengikut daripada, walaupun Nabi tetap solat juga, tapi dengan cara agama Hanif lah, dengan cara agama yang terdahulu. Tapi pensyariatan solat secara rasmi itu pada ketika Isra' Mi'raj. Kan? Jadi, orang yang akidahnya dah kukuh, barulah datanglah syariat apa pun dia tahu, ini perintah Tuhan aku. Dia dah kenal Tuhan, datang perintah, dia akan laksana perintah. Datang larangan, dia akan jaga diri daripada larangan. Tapi kalau Tuhan dia tak kenal, selesai. Akidah dia tak kukuh, selesai. Macam isu sekarang ni yang berlegar-legar sekitar kita, isu arak. Arak itu adalah larangan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala haramkan. Kalau dia kenal Tuhan, dia akan pertahankan untuk jauhkan umat Islam daripada arak. Kan? Jadi, tapi kalau akidahnya belum kukuh, dia akan melihatlah unsur-unsur keduniaan yang ada. Mungkin dia tengok manfaat dia, mungkin dia tengok macam-macam benda lagi. Kan? Jadi, orang yang akidahnya sudah kukuh, maka akan dipandu syariat dia. Kerana akidahnya sudah kukuh. Jadi, 10 tahun di Mekah, akidah dah kukuh. Di Madinah, tengok ketika mana ayat pengharaman arak, banjir. Madinah itu banjir apabila mereka memecahkan tong-tong arak mereka tahu itu sudah jadi satu perkara yang diharamkan oleh Allah, maka banjir Madinah itu dengan tong-tong arak yang dipecahkan kerana menyahut kepada seruan Allah Ta'ala untuk larangan meminum arak. Baik. Dan dalam hadis ini juga akhirnya disebut tentang tidak terdapat di kepala dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam 20 rambut yang berwarna putih. Yang ini insya-Allah nanti kita akan bahas pada bab yang ketiga kalau tak silap saya, ada bab khusus berkenaan dengan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh bayanglah umur 63, 60-an lah umur orang baru pencen ni. Umur 63, rambut sikit. Dalam syarah disebut rambut, janggut sikit, lepas tu dekat pelipis ni sikit. 20 helai je jumlah. Maknanya yang lain masih hitam. Umur 63, ada 20 helai sahaja uban. Maksudnya apa? Awet muda. Kita umur 20-an, baru nak masuk 30, separuh dah rambut putih. Separuh dah rambut putih. Masuk 40 lah lagi lah. Kan? Jadi banyak. Nanti sampai pada bab dia, uban, kita akan bincangkan. Nabi ada sabdakan satu hadis yang menyebabkan aku beruban tu apa dia. Itu kena tunggulah. Kena tunggu kapsul kita insya-Allah yang akan bersambung nanti insya-Allah. Dan kata Syekhna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah taala, kalau adalah mana-mana satu bahagian fizikal kita yang Allah Taala jadikan sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah sebenarnya untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sepanjang hidup kita. Kan macam tadi, kita ni sederhana, tak tinggi, tak rendah. Sederhana ni maksud ikut uruf setempat lah, uruf orang Arab lah.
Arab memang tinggi lah, bezalah dengan kita. Kan, jadi kata para ulama, mana ketinggiannya pun sederhana. Sebab kalau terlampau tinggi sangat, sangkut pintu, masalah juga. Rendah sangat, masalah juga. Kemetot kan, orang pun kata ketot, orang jadi bahan ejekan saja. Kan, ada benda yang orang mengata lah. Rambut pun begitu juga. Taklah tercacak macam Korea. Dia ikal mayang. Ikal mayang maknanya, kalau jatuh, nanti sampai bab rambut kita akan jelaskan juga. Kalau jatuh tu melentik. Melentik dan memukul-mukul kepada bahu. Rambut Nabi tu panjang sampai bahu, memukul-mukul kepada bahu. Rambutnya lentik. Cantik lah. Cantik sangat. Kena Allah Ta'ala ciptakan pada kita ada yang sama dengan Nabi SAW. Rambutnya ikal mayang. Maka syukurlah Alhamdulillah. Ya Allah, kau ciptakan sedikit bahagian daripada, maknanya fizikal yang kau ciptakan pada khairil khalqi, semulia-mulia makhluk tu, ada satu part tu sama dengan aku. Ya Allah, syukur ada persamaan fizikal aku dengan Nabi SAW. Baik, jadi selesailah untuk hadis yang pertama. InsyaAllah nanti esok kita akan sambung hadis yang kedua insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada yang menonton kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.